Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Hari ini cikgu nak bantu anak-anak untuk jalankan ulang kaji sejarah SPM kertas 1. Kita akan buat revision untuk kertas sejarah 2017. Okay, first kita tulis nama. Okay, kod sekolah. Okay, kita akan jawablah soalan-soalan ini kat sini cikgu tak dapat nak conteng sebab ini adalah Google Form, tapi kita akan dapat lihat jawapannya selepas kita habis menjawab. Okay, jom apa kata kita cuba jawab soalan-soalan ini dan tengok berapa dapatan markah di akhir semasa kita menjawab kertas soalan ini. Raja 1 berkaitan dengan ciri-ciri tamadun. Tempatan kekal, ciri-ciri tamadun, bahasa, sistem tulisan, agama, kepercayaan, pengkhususan pekerjaan, sistem pemerintahan. Apakah X? X, senang je X. X adalah kehidupan berorganisasi. Mengapakah masyarakat Athens mementingkan sistem pendidikan? Okay, masyarakat Athens mementingkan sistem pendidikan. Adakah mengukuhkan kedudukan politik? Tak ada. Memperkuatkan anggota tentera? Pun tidak. Memajukan bidang ekonomi? Pun tidak. Ia adalah lebih kepada melahirkan rakyat yang seimbang. Jadah 1 merujuk kepada lokasi tamadun awal dunia, Mesopotamia, lembah sungai Tigris dan sungai Euphrates, Mesir Purba, lembah sungai Nil, Indus, lembah sungai Indus. Mengapakah tamadun tersebut tertumpu di lembah sungai? Mempunyai tanah yang subur, of course lah. Di tepi lembah sungai ada tanah yang subur. So siapa yang tak ada satu, jangan kita pilih. Tutup dua jawapan ni, jangan tengok. Mempunyai tanah yang subur dan memudahkan perhubungan. So 1 dan 4. Mengapakah masyarakat lembah Indus membina bandar terancang seperti berikut? Mohenjo-daro dan Harappa. Ini adalah kerana mereka mempunyai bidang geometri yang maju, mana bangunan-bangunan dibina dalam bentuk segi 4 tepat. Rajah 2 berkaitan dengan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara. Kerajaan awal di Asia Tenggara, agraria dan maritim. Apakah perkara yang membezakan kedua-dua bentuk kerajaan tersebut? Apa yang membezakan kedua-dua bentuk kerajaan tersebut? 1, agraria berlandaskan pertanian, maritim berlandaskan laut. Jadi ia adalah 1 ekonomi dan juga lokasi kerajaan. 1 dan 2. Okey, maritim dia berada di tepi laut. Maklumat berikut berkaitan dengan kerajaan awal di Asia Tenggara. Sriwijaya dan Kedah Tua. Kerajaan tersebut berkembang kerana adakah mendapat perlindungan asing? Bukan. Banyak bekalan hasil pertanian? Pun tidak. Okey, Sriwijaya dan Kedah Tua mempunyai pelabuhan untuk kegiatan perdagangan. Ini adalah kerajaan awal Asia Tenggara. Mengapakah masyarakat jahiliah sering diserang oleh Rom dan Parsi? Kerana mereka ini adakah mengamalkan penyembahan berhala? Tidak. Hidup berpecah belah? Tidak. Saya teka. Ia selalu mencabuli perjanjian yang telah dimeteri sebab mereka kerap diserang oleh Rom dan Parsi. Nabi Muhammad SAW telah membenarkan orang Islam Mekah berhijrah ke Habsyah. Mengapakah baginda membenarkan penghijrahan tersebut? Adakah bagi memenuhi jemputan pemerintah, menjalinkan hubungan diplomatik, mengelakkan penindasan? Ini adalah lebih kepada mengelakkan penindasan orang-orang Islam di Mekah. Okey, seterusnya kerajaan Rom Timur atau Byzantine dan kerajaan Parsi adalah kuasa yang mengancam keselamatan kerajaan Islam Madinah. Bagaimanakah Khalifah Abu Bakar mengatasi ancaman tersebut? Adakah mengambil tindakan ketenteraan, menamatkan hubungan diplomatik,
menghantar bayaran ufti setiap tahun, menandatangani perjanjian persahabatan. Yang ni saya tak pasti, tapi saya nak cuba kepada menandatangani perjanjian persahabatan. Antara berikut berkaitan dengan hak orang Yahudi dalam kerajaan Madinah. Mendapat hak yang sama, jaminan keselamatan. Hak tersebut terjamin selagi mereka menghormati ajaran Islam, mematuhi prinsip piagam, berkhidmat sebagai tentera, terlibat dalam pentadbiran negara. Selagi mereka menghormati ajaran Islam, mematuhi prinsip piagam. Antara dua tu, mematuhi prinsip piagam, menghormati ajaran Islam. Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Empangan Abu Musa di Basrah, terusan Amirul Mukminin di Mesir. Mengapakah beliau membina kemudahan tersebut? Empangan Khalifah Umar bin Al-Khattab membekalkan air yang bersih. Membekalkan air bersih. Terusan empangan meningkatkan produk pertanian ke? Terusan bekalkan air bersih. Terusan Jadual 2 menerangkan perbezaan sistem pelantikan khalifah dalam pentadbiran kerajaan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW melalui musyawarah atau syura. Kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah ia dah jadi secara warisan. Jadual 3 menerangkan cara ulama menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Negeri Patani, Raja Payatus Naqpa diislamkan oleh Syekh Said. Pasai, Raja Malik As-Saleh diislamkan oleh Syekh Ismail di Pasai. Mengapakah ulama mengislamkan pemerintah? Mengharapkan anugerah, bukan. Menguasai kerajaan, bukan. Menarik perhatian rakyat, bagi menarik perhatian rakyat. Betul. Pedagang Islam telah dilantik sebagai syahbandar oleh pemerintah kerajaan Islam di Asia Tenggara. Mengapakah pedagang Islam diberi keutamaan dalam pelantikan jawatan syahbandar tersebut? Cekap dalam pentadbiran, mengamalkan sifat yang jujur. Konsep daulat merupakan pengikat yang kuat antara rakyat biasa dengan pemerintah dalam masyarakat Melayu tradisional. Bagaimanakah konsep tersebut diperkukuh? Konsep daulat melalui pendidikan formal, bukan. Menggunakan kekuatan tentera, bukan. Memantapkan adat istiadat. Ulama berikut telah memberikan sumbangan penting dalam memperkukuhkan pemerintah Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Makhdum Said Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar. Bagaimanakah mereka membantu memperkukuhkan sistem pemerintahan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? Mereka ni jadi penasihat kepada raja dalam urusan agama. Okey. Pada zaman pertengahan di Eropah, gereja dianggap menyokong kehidupan masyarakat. Mengapakah masyarakat Eropah beranggapan begitu terhadap gereja? Mengamalkan sistem perhambaan, bukan. Mementingkan keperluan akhirat. Gereja dianggap mengongkong masyarakat, mementingkan keperluan akhirat, mengenakan cukai yang tinggi, mendukung sistem monarki. Mereka mementingkan keperluan akhirat. Orang Kristian juga mementingkan keperluan akhirat. Apakah peranan golongan Baron pada zaman gelap di Eropah? Okey, Baron menaungi para seniman ni, bukan ni ini semasa Renaissance. Menaungi para seniman ni cerita tentang Renaissance. Baron ini adalah
pemilik tanah iaitu melindungi para petani. Maklumat berikut berkaitan dengan cara kemasukan buruh asing ke tanah Melayu, sistem kontrak dan sistem kangeni. Mengapakah sistem tersebut dimasukkan? Penindasan terhadap buruh berleluasa, pengurangan hasil perundungan, kemelesetan ekonomi dunia, ketidakseimbangan antara kaum berlaku, ketidakseimbangan antara kaum berlaku. Apakah slogan Perancis dalam usaha memperluaskan jajahan mereka? Apakah slogan Perancis dalam usaha memperluaskan jajahan mereka? Beban orang putih ni Inggeris, Asia untuk orang ASEAN, Jepun, tugas menyebarkan tamadun. Itu adalah dari Perancis. Jadual 4 berkaitan dengan seorang tokoh nasionalis Asia Tenggara, Jose Rizal, iaitu daripada Filipina, dijatuhkan hukuman bunuh oleh penjajah Spanyol. Jose Rizal daripada Filipina dijatuhi hukuman bunuh oleh penjajah Spanyol. Mengapakah tokoh nasionalis tersebut dijatuhi hukuman bunuh? Dituduh menyertai gerakan pemberontakan. Itu dia. Revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah telah mendorong British menguasai ekonomi tanah Melayu. Bagaimanakah British bertindak untuk menguasai ekonomi di tanah Melayu? Memeterai pelbagai perjanjian. Tokoh berikut menentang pentadbiran Brok di Sarawak, Sarif Masahur dan Datuk Petinggi Abdul Ghafur. Mengapakah mereka menentang pentadbiran Brok? Kerana mereka menyekat kedatangan imigran, bukan mempertahankan hak mengutip cukai. Betul. Mengawal kegiatan mencari hasil hutan ni, bukan mengekalkan sistem pemerintahan beraja, bukan. Okey, bagaimanakah Tok Janggut menentang British di Kelantan? Tok Janggut menentang British di Kelantan dengan menyerang Pasir Putih. Gambar 1 adalah pemimpin Kesatuan Melayu Singapura pada awal abad ke-20. Muhammad Yunus Abdullah. Apakah sumbangan beliau kepada orang Melayu Singapura? Membina pusat pendidikan, bukan. Membuka kawasan pertanian, bukan. Menubuhkan pusat kebudayaan, bukan. Memperoleh pertempatan khas. Ya. Muhammad Yunus Abdullah telah berjaya memperoleh pertempatan khas untuk orang Melayu Singapura. Jadual 5 berkaitan dengan revolusi yang berlaku di Eropah pada abad 17 dan abad ke-18. Apakah kesan revolusi tersebut terhadap Eropah? Revolusi Inggeris, revolusi Perancis. Negara berasaskan bangsa dibentuk. Kuasa rakyat bawahan terjejas. Ideologi komunis meluas. Sistem sosialis tamat. Ia adalah pembentukan negara bangsa. Berikut adalah jemaah menteri yang ditubuhkan di Kelantan pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad. Jemaah menteri pentadbiran dan pengimarahan. Apakah fungsi jemaah menteri tersebut? Pentadbiran dan pengimarahan adalah menguruskan bangunan. Menjaga hal ehwal luar, bukan. Ini adalah hal jemaah menteri luar. Mengurus kewangan adalah perbendaharaan. Menjaga keamanan adalah peperangan. Saya pun tak ingat, tapi ia lebih kepada menguruskan pembangunan. Maklumat berikut berkaitan dengan peperangan yang melibatkan negara Jerman, peperangan dengan Denmark, peperangan dengan Austria, peperangan dengan Perancis. Mengapakah peperangan tersebut berlaku? Ini adalah kerana adakah serangan balas untuk penyatuan negara, penguasaan ekonomi, kediktatoran pemerintah. Saya memilih kediktatoran pemerintah sebab negara Jerman ni dia ada satu tokoh tentera iaitu Otto von Bismarck. Jadi saya teka kediktatoran pemerintah.
Jadual 6 berkaitan dengan perkembangan politik di Tanah Melayu sebelum merdeka 1948. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani 1948. Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap perjuangan orang Melayu? Berkuasa mengawal pentadbiran, parti-parti politik digabungkan, syarat kerakyatan dipermudah, hak istimewa dilindungi. Okey, itu adalah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Hak istimewa dilindungi. Hak istimewa orang Melayu. Maklumat berikut berkaitan dengan keanggotaan jawatan kuasa eksekutif yang ditubuhkan pada 1948. Pegawai kanan British, pemimpin UMNO, wakil Raja-Raja Melayu. Apakah tujuan jawatan kuasa tersebut dibentuk? Jawatan kuasa eksekutif 1948 mengambil langkah mengurangkan kemasukan imigran, bukan, sebab ini kita cerita tentang 1948. Menentukan bidang kuasa negeri yang perlu dikekalkan, membincangkan bentuk pentadbiran bagi menggantikan Malayan Union, menetapkan tarikh pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu, lambat lagi, Persekutuan Tanah Melayu 1997. So, jawatan kuasa eksekutif adalah bagi membincangkan bentuk pentadbiran bagi menggantikan Malayan Union. Sistem ahli diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu pada tahun 1951. Sejauh manakah sistem tersebut menepati matlamat British untuk mematuhi proses dekolonisasi? Kabinet bayangan bebas daripada kawalan kerajaan pusat. Pemimpin tempatan merangka dasar kerajaan. Mereka mencadangkan, mereka tak merangka. Pengiktirafan terhadap pemerintahan beraja. Sistem ahli bukan pengiktirafan kepada kerajaan beraja. Ia lebih kepada membantu pentadbir belajar untuk berkerajaan sendiri. Penduduk tempatan diberi peluang mentadbir. Saya rasa ini jawapan dia. Okey. Raja 3 menunjukkan perkembangan politik di Tanah Melayu sebelum merdeka. Penganjuran persidangan kebangsaan, pembukaan keahlian UMNO pada semua kaum, penubuhan jawatan kuasa antara kaum. Mengapakah perkembangan tersebut berlaku? Mengapa? Keputusan pilihan raya tidak memberansangkan, bukan. Kecekapan sistem pentadbiran negara meningkat, bukan. Pengaruh orang dagang semakin kuat, bukan. Perkembangan ahli jawatan kuasa. Perpaduan antara kaum tidak mantap. Kecekapan sistem pentadbiran negara semakin meningkat. Sebab makin lama daripada hubungan jawatan kuasa, hubungan antara kaum, kita dah cuba nak buka keahlian UMNO pada semua kaum. Kemudian kita adakan persidangan kebangsaan. Ini kerana sistem pentadbiran negara telah meningkat. Mengapakah penduduk Sarawak dan Sabah menolak cadangan pembentukan Malaysia pada peringkat awal? Mempertahankan kepentingan pembesar tempatan, mengelakkan ancaman tentera Filipina, mengekalkan pentadbiran British, menghormati keputusan pemerintah tempatan. Mereka ingin mengekalkan pentadbiran British. Apakah kesan peristiwa berikut? Jeneral Suharto telah mengambil alih kuasa pemerintahan daripada Presiden Soekarno. Dasar konfrontasi berakhir. Konfrontasi ganyang Malaysia oleh Indonesia. Raja 4 berkaitan dengan badan berkanun di Malaysia. Badan bidang berkanun, Lembaga Kemajuan MIDA, Lembaga Kemajuan MADA, Institut Penyelidikan Perhutanan. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan badan berkanun tersebut? Badan berkanun tersebut mempunyai kuasa otonomi dalam bidang tertentu, betul. Mempunyai kewangan sendiri, betul. Diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara, ni salah. Ketua Setiausaha Negara ni atas sekali dalam penjawatan awam. Memiliki bilik gerakan di setiap negeri, bidang berkanun ni. So, siapa ada 3 salah, 3 dan 4 ni dah salah, ni 2 ni dah salah. So, jawapannya adalah 1 dan 2 ada kewangan sendiri sebab ia adalah badan berkanun. Dialog berikut
mungkin berlaku ketika penyerahan borang penamaan calon bagi pilihan raya. Pegawai pilihan raya kata, maaf saya terpaksa menolak borang permohonan Encik calon. Kenapa pula? Ni calon pilihan raya Adakah tidak mengadui parti politik? Ni bukanlah yang nak bertanding, perlu ada anggota kepada parti politik. Belum daftar sebagai pemilih. Ini bukan cerita pemilih, ini adalah cerita calon pilihan raya. Menjalankan kegiatan perniagaan tak ada masalah. Yang kerja kerajaan yang tak boleh jadi calon, perlu lepaskan tugas dahulu. Tersenarai dalam individu muflis. Ini memang tak boleh. Bagi seseorang yang ingin dilantik sebagai calon pilihan raya, mereka perlulah tidak tersenarai dalam individu yang muflis. Rajah 5 menerangkan matlamat rancangan Melayu pertama. Rancangan Melayu pertama membangunkan kawasan bawah bandar merapatkan jurang perbezaan pendapatan. Mengapa rancangan tersebut gagal dicapai? Pertama, ialah kerana ancaman komunis. Rancangan pertama yang kawasan luar bandar tu ada masalah ancaman komunis. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan teras kemajuan persepadu yang dihasratkan oleh kerajaan menjelang tahun 2020. Mengapakah perkara tersebut dijadikan teras? Mengapa perpaduan, kestabilan politik, ketinggian maruah bangsa, semua ini dijadikan teras? Mencapai kemajuan mengikut acuan sendiri, membentuk kemajuan mengikut pengaruh luar, mencapai kemajuan berasaskan aspek fizikal, membina kemajuan berasaskan kerohanian. Kita nak merdeka dengan cara kita sendiri ataupun kita ingin maju dengan cara kita sendiri. Darjat 6 berkaitan dengan cantuman nama 3 buah negara di Asia Tenggara, Mafilindo, Malaysia, Filipina, Indonesia. Mengapakah Mafilindo ditubuhkan oleh negara-negara tersebut? Adakah bagi menghapuskan komunis? Serta menamatkan persengketaan, menyelaraskan kawasan padan, membentuk kerjasama tentera? Saya rasa lebih kepada untuk menamatkan persengketaan. Okey, Jepun menyerah tanah jajahan kuasa barat di Asia dalam Perang Dunia Kedua. Apakah tindakan kuasa barat untuk menghalang kemarahan Jepun? Membentuk pertubuhan serantau, mengisytiharkan Zofan. Jepun menyerang tanah jajahan kuasa barat di Asia dalam Perang Dunia Kedua, menaikkan kegiatan subversif, letak kapal selam ke, melakukan serangan bom atom. Jadi tindakan barat adalah melakukan serangan bom atom. Okey, kita cuba submit, tengok berapa dapatan daripada apa yang kita buat hari ni. View score. Wow, banyak juga ni, 33/40. Bagi pelajar yang ingin target untuk dapatkan A, soalan objektif perlulah mendapat markah lebih daripada 30/40. So maksudnya kalau dapat lebih daripada 30 tu dan adanya kertas 3 dan kertas 2, insyaAllah bolehlah capai, bolehlah mendapatkan grade A. Jadi kita akan tengok semak kembali soalan-soalan yang salah. Ini betul, kehidupan berorganisasi melahirkan rakyat yang seimbang. Ini betul, mempunyai tanah yang subur dan memudahkan perhubungan. Kemudian Mohenjo-daro dan Harappa itu juga betul. Okey. Bandar geometri yang maju dan agraria maritim juga adalah kegiatan ekonomi dan juga lokasi kerajaan. Maklumat berikut berkaitan dengan kerajaan awal di Asia Tenggara. Terdapat pelabuhan dan kegiatan perdagangan. Betul. Arab Jahiliyah, mereka hidup berpecah belah.
Hidup berpecah belah rupanya. Okey, baru jumpa satu. Mengelakkan penindasan. Orang Islam Mekah berhijrah ke Habsyah bagi mengelakkan penindasan kerajaan Rom Timur. Oh, jadi Khalifah Abu Bakar mengatasi ancaman dengan mengambil tindakan ketenteraan. Orang Yahudi dalam kerajaan Arab Madinah mendapatkan hak yang sama. Mereka perlu mematuhi prinsip piagam. Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan kerajaan Umar bin Al-Khattab. Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab, iaitu meningkatkan produk pertanian. Alamak, nampak kelemahannya adalah pada bab-bab tingkatan 4. Bab 5, bab 6, kat situ penekanan dia kena bagi lebih kat situ. Tu saya lah. Saya buat latihan tanpa buat ulang kaji. So nampak sangat ulang kaji itu sangat penting. Okey, Khalifah. Pentadbiran kerajaan Islam selepas kewafatan Nabi adalah secara warisan dalam Khalifah Ar-Rashidin. Kemudian dalam kerajaan Bani Umayyah ia adalah secara warisan. Okey, negeri menarik perhatian rakyat. Ini kerana ulama mengislamkan pemerintah. Perdagangan Islam dilantik sebagai Syah Bandar kerana mengamalkan sifat yang jujur. Konsep daulat adalah bagi memantapkan adat istiadat. Jadi kita kena baca soalan, baru kita nampak kata kunci dia. Ulama telah memberikan sumbangan, iaitu Maulana Abu Bakar menjadi penasihat raja. Pada zaman pertengahan Eropah, geraja dianggap mengungkung kerana mereka mementingkan keperluan akhirat. Apakah peranan golongan baron? Golongan baron adalah melindungi para petani. Maklumat berikut berkaitan dengan cara kemasukan buruh asing ke tanah Melayu pada akhir abad ke-19. Sistem kontrak, sistem kangeni. Kenapa salah? Mengapakah sistem tersebut dimasukkan? Ini bukan disebabkan ketidakseimbangan antara kaum. Ini disebabkan penindasan terhadap buruh berleluasa. Okey. Apakah slogan Perancis? Ia adalah tugas menyebarkan tamadun. Betul. Jose Rizal pula dihukum kerana dituduh menyertai gerakan pemberontakan. Betul. Revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah telah mendorong British menguasai ekonomi tanah Melayu. Ini bagaimana British bertindak menguasai ekonomi adalah dengan memeterai pelbagai perjanjian. Tokoh berikut menentang pentadbiran buruh di Sarawak adalah kerana mempertahankan hak mengutip cukai. Betul. Bagaimanakah Tok Janggut menentang British di Kelantan? Ialah dengan menyerang Pasir Putih. Betul. Pemimpin Kesatuan Melayu Singapura pada awal abad ke-20, iaitu Muhammad Yunus Abdullah, memperoleh ketempatan khas. Betul. Revolusi Inggeris, Revolusi Perancis, ini berkaitan tentang membentuk negara bangsa. Saya jawab tanpa study dapat 33/40. So student yang baca buku mesti boleh dapat lebih daripada tu. Kadang-kadang sains pun kau buat macam tu. Akan jawab tanpa akan tengok apa-apa. Lepas tu nanti yang kita salah, kita tengok balik kenapa salah. Jemaah Menteri Pentadbiran adalah bagi menguruskan pembangunan. Maklumat berikut berkaitan dengan peperangan tentang negara Jerman. Ini adalah kerana mengapa peperangan tersebut berlaku. Ia adalah bagi penyatuan negara. Salah faham ni. Ia adalah bagi penyatuan negara. Jadual berkaitan perkembangan politik di Tanah Melayu sebelum merdeka. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu adalah bagi memastikan hak istimewa dilindungi. Maklumat berikut berkaitan dengan keanggotaan jawatan kuasa eksekutif yang ditubuhkan. Ini adalah bagi membincangkan bentuk pentadbiran
bagi menggantikan Malayan Union. Betul. Sistem ahli diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu. Ini adalah bagi mematuhi proses dekolonisasi, iaitu penduduk tempatan diberi peluang mentadbir. Raja III menunjukkan perkembangan politik di Tanah Melayu sebelum merdeka. Penubuhan jawatan kuasa antara kaum. Okey, pembukaan keahlian UMNO pada semua kaum. Ini adalah melibatkan perpaduan antara kaum tidak mantap. Kata kuncinya masih perpaduan ni. Saya pun silap kat situ. Mengapakah penduduk Sarawak dan Sabah menolak cadangan pembentukan Malaysia pada peringkat awal? Mereka mahu mengekalkan pentadbiran British. Dasar konfrontasi berakhir, betul. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan badan berkanun memiliki kuasa otonomi dalam bidang tertentu, mempunyai peruntukan kewangan sendiri, betul. Dialog berikut mungkin berlaku ketika penyerahan borang penamaan calon bagi pilihan raya kecil. Individu ini ditolak permohonannya kerana mungkin tersinarai dalam individu muflis. Raja V menerangkan matlamat rancangan Malaya pertama. Ini adalah kerana ancaman komunis. Maklumat berikut berkaitan dengan teras kemajuan bersepadu, iaitu perpaduan rakyat, kestabilan politik. Ini semua kerana kita ingin mencapai kemajuan mengikut acuan sendiri. Okey, 3 negara ini adalah ditumbuhkan adalah bagi menamatkan persengketaan antara 3 negara. Dan akhir sekali, Jepun menyerang tanah jajahan kuasa British. Apa tindakan kuasa Barat untuk menghalang kemarahan Jepun? Ini adalah dengan melakukan serangan bom atom di Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki. Okey, 40 soalan telah dibaca dan dibincangkan. Jadi nanti kamu cuba buat semula, buat sendiri soalan ni, tengok berapa markah dapatan daripada latihan kamu secara perseorangan. Okey, sekian saja perkongsian saya pada kali ini dan saya sudahi dengan salam Kaizen, Continuous Improvement.